Assalamualaikum, nama saya Nur Farah Atika binti Muhammad Faisal, NOR KBJ 2008107300. Hari ini grup saya akan memperjelaskan mengenai gerakan ajaran Kristian terhadap umat Islam di Malaysia. Hai, nama saya Wana Syazarina Syuhada binti Mia Ismail. Nombor ID KBJ 20081071. Hai, saya Maisara Aisyah binti Mahasan, IDK BJ 200810136. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafina Elisha binti Azmi. ID saya KBJ 2008109114. Pengenalan untuk gerakan ajaran Kristian terhadap umat Islam di Malaysia. Pertama, agama Kristian merupakan agama terbesar di dunia iaitu kira-kira 2.1 bilion penganut atau sepertiga jumlah penduduk di dunia. Kedua, penganut Kristian atau Nasrani mengikut ajaran Yesus yang juga dikenali dengan panggilan Al-Masih. Pelbagai tradisi agamawi, kepercayaan dan cara sembahyang yang memegang pada adat Islamiah tertentu. Selain itu juga, Kristenisasi juga satu usaha penganut Kristian untuk mengajak masyarakat Islam serta manusia lain untuk masuk agama mereka, iaitu agama Kristian, dengan cara yang baik, terang-terangan maupun dengan cara yang tersembunyi. Hari ini saya akan menceritakan tentang sejarah gerakan Kristian di Malaysia. Sejarah gerakan Kristian di kalangan masyarakat Malaysia ialah dengan kemunculan agama boleh dilihat pada orang Nestoria dan para pedagang di Melaka sebelum penaklukan Portugis pada 1511. Menteri membuka saudara-saudara dari 1860 dan Metodis dari 1885. Presbyterianisme membesar melalui gereja-gereja Cina di Johor dan jemaah orang asing di Pulau Pinang, Ipoh dan Kuala Lumpur. LMS diasaskan di Melaka dan Pulau Pinang sejak tahun 1815 tetapi kebanyakan misi mazhab Protestan jatuh setelah 1842 apabila ia menjadi kebolehan untuk memasuki China. Faktor-faktor gerakan Kristian di Malaysia. Yang pertama, menguasai bangsa-bangsa, lebih-lebih lagi agama Islam. Pelbagai strategi yang mereka lakukan untuk menarik minat orang yang beragama lain. Yang kedua, menghancurkan atau menghapuskan agama Islam melalui permurtadan secara paksa dan tipu daya atau permusnahan umat Islam. Yang ketiga, mengkristiankan individu non-Kristian atau menjadikan seluruh umat manusia di seluruh dunia termasuk umat Islam sebagai umat Kristian. Hari ini saya nak bentangkan tentang kisah kesan-kesan gerakan Kristian di Malaysia. Yang pertama, ia memberikan kelebihan kepada pemimpin-pemimpin Kristian untuk menghancurkan dinasti umat Islam. Jika kita biarkan pemimpin-pemimpin Kristian berasa dia boleh menghapuskan agama Islam. Sebagaimana kita tahu, agama Kristian ni dia nak hancurkan umat Islam supaya umat Islam mengikuti agama Kristian. Kesan-kesan yang kedua ialah gerakan Kristian diteruskan perpaduan dan kesatuan umat Islam akan teruskan. Jika perkembangan Kristian diteruskan, ia akan menjadi tembok besar penghalang perkembangan agama Islam. Macam yang saya cakap tadi, seperti yang saya cakap tadi, jika perkembangan agama Kristian tu berluasa, dia akan membuatkan agama Islam berpecah belah dan penyebaran agama Islam tu akan semakin mengecil. Maksudnya agama Islam tu dia pun nak pupus ke agama Islam supaya agama Islam tak ada kat sini. Macam tu. Jika gerakan Kristian ni jika gerakan Kristian berkembang, dia akan pengaruhi agama Islam sehingga agama Islam berpecah belah dan berlaku penindasan dan kucak-kacir dalam satu perubahan yang berlaku seperti membunuh, dihalau dalam negara, ditindas. Seterusnya, kesan yang ketiga pula, akidah seseorang aku rasa akibat terpengaruh
mempercayai atau beramal dengan agama Kristian yang boleh merosakkan akidah. Jika minda seseorang tu tak kuat, dia akan mudah terpengaruh dengan agama Kristian. Kerana agama Kristian ni berbagai strategi yang mereka telah lakukan, seperti mereka buat strategi untuk orang-orang, contoh orang miskin di sana. Mereka akan bagi tawaran yang luar biasa seperti memberi duit sehingga mereka memasuki agama Kristian tersebut. Mereka nak tambah bilangan Kristian juga. Jika agama Kristian berluasa, agama Islam akan pupus. Jika perkembangan Kristian, penyebarannya berkembang. Cara-cara mengatasi gerakan Kristian Malaysia ialah antara cara untuk mengatasi gerakan Kristian jika untuk mengurangkan perkembangan agama Kristian ialah kita perlulah memberi tumpuan yang serius kepada generasi kanak-kanak Islam, supaya tekankan mereka dengan ajaran-ajaran agama Islam seperti menjaga solat, menutup aurat, dan perhatikan perkembangan mereka dengan sempurna. Sebarkan agama Islam dengan cara paling dekat, seperti ajaran agama Islam daripada kecil hinggalah mereka ikut apa yang kita buat. Ajar solat, ajar mengaji, dan pesan pada mereka supaya jika orang yang tak dikenali, janganlah ikut, dan jangan sebarangan ikut orang yang tak dikenali. Cara mengatasi gerakan Kristian di Malaysia yang kedua, selain itu, dengan mewajibkan sekolah agama kepada semua kanak-kanak, atau sekurang-kurangnya memikirkan bagaimana membolehkan semua kanak-kanak bersekolah agama dengan semula sukatan dan kurikulum pelajaran agama Islam di prasekolah akademik. Berikan mereka contoh, hantar mereka sekolah agama supaya mereka lebih mengetahui apa maksud agama Islam, belajar agama Islam dengan betul, cara adat agama Islam dengan betul. Hantarlah mereka supaya berkembang ilmu agama Islam mereka. Ajarlah mereka supaya agama Islam yang penting. Ajar mereka agama Islam yang penting dalam hidup. Dan jadikan mereka hantarlah sekolah agama seperti menjaga kewajipan kita untuk di akhirat kelak. Cara-cara mengatasi gerakan Kristian berlaku ialah dengan setiap umat Islam perlulah melengkapkan diri dengan kefahaman Islam yang sebenar, seperti belajar agama Islam yang sebenar melalui pembelajaran secara formal atau tidak formal, kerjasama dan penguasa dan penyebaran Islam perlulah sentiasa mengeluarkan idea-idea kaedah yang berkesan untuk penyebaran Islam. Contohnya pelbagai kaedah seperti media sosial, seminar, ceramah. Sebab sekarang ni kita banyak ceramah bebas supaya contoh macam ceramah, kita pergilah ke masjid, kita lebih tahu perkembangan agama Islam tu macam mana. Macam apa yang kita tak tahu, contohnya kadang-kadang kita tak tahu apa di sudut agama Islam, lepas tu kita pergi ke masjid baru kita tahu sebenarnya benda ni tak boleh buat. Macam tu. Cara mengatasi dia ialah pergilah ke masjid atau dengarlah ceramah mana-mana yang berdekatan dengan rumah, ataupun pergilah cari ilmu agama sebenar, melengkapi diri dan dekatkanlah diri kepada Tuhan supaya kita tak terjebak dengan agama-agama lain dan tidak mengikuti agama Kristian. Kerana sebagai kita tahu, agama Kristian ni mereka membuat pelbagai strategi untuk menarik agama Islam masuk ke agama mereka. Pada itu kita perlulah berjaga-jaga
supaya tidak mengikuti dan ajaran agama Kristian. Akhirnya kesimpulan. Pertama, media perlulah memainkan peranan yang sangat penting dalam melaporkan mengenai isu-isu yang melibatkan murtad di Malaysia. Kedua, memberikan maklumat yang tepat mengenai Islam. Hal ini kerana agar tidak berlakunya kesesatan dan salah faham di antara golongan Islam di Malaysia. Akhir sekali, yang ketiga, semua rakyat Malaysia perlu mempunyai penjelasan dari perspektif keagamaan mereka mengenai prinsip-prinsip kepelbagaian kepada masyarakat bagi memberi kefahaman yang lebih baik dan dapat mendidik masyarakat umum, terutamanya golongan bukan Islam, dalam memahami, menghormati dan bertoleransi terhadap setiap golongan Islam. Hal ini juga dapat mengelakkan sebarang konflik yang akan berlaku yang dapat menyebabkan menjadi lebih teruk dan mungkin akan membawa kepada rusuhan agama yang akan membawa keancaman kepada sosial di Malaysia dan rakyat tidak akan hidup dengan aman lagi.